Panggil kita yang seterusnya ni. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa talian ni? Muhammad Yazid, Tanjung Penang, Perak. Cik Umar Aziz. Ya, silakan soalan. Assalamualaikum, Ustaz. Cik Umar Aziz, kalau Waalaikumsalam. kalau boleh perlahankan radio ataupun jauh daripada radio ataupun tutup radio dulu. Halo, ya, 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 ya. ya. Kejap dia ganggu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak bertanya dengan satu soalan dengan ringkas saja. Saya Okey. lepas semayang, saya tak pernah wirid. Saya jadi wirid itu saya terlupa. Saya ambil semua Rabbana Atina saja. Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, berkenaan dengan wirid lepas solat ni, mana tertinggal, tak ada masalah. Dari sudut hukum tak ada apa. Sebab wirid lepas solat ni adalah sunat saja. Mana kalau kita buat, mana kita menyempurnakan amalan-amalan kita lah. Cuma kalau ikut daripada amalan Rasulullah SAW, memang Nabi SAW menggalakkan lepas solat untuk kita duduk seketika untuk meneruskan lagi amal ibadah kita. Yang solat tu adalah amalan secara khususi ataupun yang secara orang kata apa, ada tertib-tertibnya. Apabila kita sembahyang fardu, maknanya ada tertib-tertib yang kita laksanakan. Manakala hak yang wirid-wirid ni pula adalah amalan-amalan yang menjadi pelengkap. Kalau kata kita tak buat, tidak ada masalah dan tidak jadi satu kesalahan. Tapi kalau kita buat adalah satu kelebihan dan keutamaan. Kalau ikut amalan Nabi dan para sahabat, mereka akan laksanakan. Dan ada juga arahan Nabi secara individu. Contohnya selepas solat, Nabi galakkan kita baca ayatul kursi. Ayatul kursi, hingga kan ada satu hadis Nabi kata, siapa-siapa yang baca ayatul kursi selepas solat, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan urusan dalam alam barzakhnya. Itu salah satu daripada mafhum hadis Nabi SAW. Kemudian ada juga yang Nabi SAW berpesan kepada anaknya Siti Fatimah tentang amalan lepas solat juga, iaitu kita bertasbih, bertahmid, bertahlil 33 kali. Sebab dalam riwayat itu, ketika mana Siti Fatimah dia rasa penat dengan kerja-kerja rumah dia, penat dengan kerja-kerja rumah dia, hingga kan dia mengadu kepada Rasulullah ketika mana Nabi mai ziarah rumah dia. Dia mengadu kepada Rasulullah kerana Saidina Ali tak menyediakan baginya pembantu rumah, dia buat sendiri. Buat uli tepung apa semua tu dia terpaksa buat. Jadi maknanya dia kerja banyak berat dan letih. Maka Nabi SAW menasihatkan dia, kalau sekiranya nak Allah Subhanahu wa taala berikan keredaan, redalah dengan apa yang berlaku dan tambahlah amalan-amalan, moga Allah Taala beri kekuatan. Jadi Nabi SAW pesan kepada Siti Fatimah anaknya supaya berzikir lepas solat, setiap kali lepas solat 33 kali subhanallah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu amalan-amalan yang ada sandaran nas dia. Jadi kalau kita tinggal tu rugilah, sebab Nabi SAW sebutkan benda-benda yang penting. Kalau sekiranya kita buat, ia akan membantu untuk mengurus kehidupan kita supaya hidup kita ni lebih tenang dan teratur. Jadi sebab itu tuan-tuan, amalan-amalan ni kalau kata kita buat secara selepas daripada tu pun tak semestinya lepas sembahyang tu kita kena duduk atas tikar sembahyang, sebab kadang-kadang kita ada juga urusan-urusan yang kita boleh kena buat kan. So maknanya lepas solat, sekurang-kurangnya istighfar 3 kali, lepas tu kita baca doa macam Cik Yazid buat tadi, itu okey dah. Kemudian kalau boleh, dalam perjalanan tu nak selesaikan urusan, kita bacalah ayat kursi, bacalah tasbih apa semua tadi, untuk lengkapkan ibadah kita, untuk kita ambil amalan-amalan sunnah yang Nabi SAW galakkan untuk kita buat. Tak semestinya kita kena duduk atas tikar sembahyang. Sebab kita duk faham ni, biasanya lepas sembahyang ni kena duduk lama atas tikar sembahyang, tak juga. Tapi kalau boleh duduk lagi baik untuk kita fokus. Tapi kalau sekiranya kita tak ada masa, kerja kita ni ada kerja-kerja yang kita nak kena buat, jadi sambil-sambil dalam perjalanan kita nak buat kerja tu, boleh saja kita masukkan unsur-unsur amalan lepas solat tadi ni dengan bacaan-bacaan yang digalakkan oleh Nabi SAW untuk kita baca. Jadi saya ulang balik, amalan yang Nabi suruh kita buat, yang ada nas sandarannya ialah ayatul kursi, kita baca lepas solat. Lepas tu kita tasbih, tahmid dan tahlil subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 kali yang Nabi pesan kepada anaknya Siti Fatimah. Sekurang-kurangnya kita buat amalan-amalan ini untuk melengkapkan solat kita dan menjadikan amalan kita itu mengikut amalan ataupun saranan Nabi SAW kepada kita, insya-Allah. Jadi kalau kita tinggal tak ada masalah, cuma kuranglah sikit. Sedangkan galakan-galakan itu adalah tujuannya untuk menambahkan kebaikan dan kebajikan kepada kita, insya-Allah. Wallahu a'lam.